Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sekali lagi bersama dengan saya Lukman Zainuddin kerana SBK dan saya juga merupakan founder kepada SBK Global Resources. 3 cara membina suasana kerja yang kondusif. Semakin saya belajar memimpin diri saya, semakin mudah saya melakukan sesuatu perkara. Mari kita baca bersama-sama. Semakin saya belajar memimpin diri saya, semakin mudah saya melakukan sesuatu perkara. InsyaAllah. Baik, yang pertama untuk kita membina suasana kerja yang positif, ya, terutama jika kita seorang bos, seorang leader, seorang founder atau CEO, ya, kita perlu belajar untuk membina suasana solat berjemaah di company kita atau di enterprise kita. Apabila kita dapat membina suasana solat secara berjemaah, ya, secara tidak langsung kita menjemput keberkatan dalam tempat kerja kita. Boleh ke boleh, ya? InsyaAllah, ya, kalau kita tidak ada masalah untuk buat solat secara berjemaah, kita mungkin, ya, diri sendiri kita sendiri seorang lelaki boleh menjadi seorang imam, ya, dalam kepada pekerja-pekerja kita untuk melaksanakan solat berjemaah, ataupun kita boleh lantik, ya, seorang ustaz untuk mengimamkan, ya, solat berjemaah di tempat kerja kita. Dan kalau kita boleh membina surau itu adalah lebih bagus, ya, memudahkan pekerja-pekerja kita untuk solat secara berjemaah. Contohnya, ya, kalau kita buka restoran, ya, kita ada 4 pekerja dan apabila tibanya waktu solat Zuhur sebagai contoh, ya, untuk, ya, solat berjemaah, maka 2 pekerja kita itu kita boleh arahkan mereka untuk solat berjemaah bersama-sama dan 2 orang lagi masih lagi bekerja bersama dengan kita. Dan selepas itu, ya, kita mungkin boleh solat berjemaah bersama dengan mereka bersama 2 orang lagi tersebut, ya. Maksudnya bergilir-gilir di antara 2 orang, 2 orang. Dan mungkin kita boleh, ya, solat di masjid ataupun solat bersama dengan mereka, ya. Yang seterusnya, yang kedua, membina suasana solat sunat duha, ya. Solat sunat duha antara solat sunat yang sangat baik, ya, untuk dilaksanakan bersama-sama dengan pekerja-pekerja kita ataupun kita boleh buat secara seorang diri. Dan kita boleh, ya, bagi ruang kerja, ruang masa untuk berehat, ya, untuk pekerja-pekerja kita supaya mereka itu dapat berehat, supaya mereka itu dapat solat sunat duha dan kita secara tidak langsung, ya, dapat mengajarkan kepada mereka cara untuk solat sunat duha secara tak langsung kita dapat mengambil pahala-pahala yang baik kerana mengajarkan perkara-perkara kebaikan, ya. Ataupun pada permulaannya, ya, kalau kita ada pekerja-pekerja baru atau kita baru dapat pekerja baru, ya, kita boleh ajarkan membentuk suasana solat sunat duha kita yang menjadi imam ataupun kita jemput ustaz menjadi imam solat sunat duha, ya. Contohnya pada waktu pukul 10 pagi sebagai contoh, ya. Baik, yang ketiga, membina suasana kerja yang positif. Membina suasana kerja yang positif. Jadi dalam kehidupan kita, kita pasti berdepan dengan cabaran, dugaan. Tapi kita hendaklah, ya, membiasakan membentuk budaya kerja yang positif, terutama jika kita seorang bos, seorang founder, seorang leader, supaya kita sama-sama sama pekerja dapat saling bantu-membantu secara positif. Jika kita ada idea yang perlu dibentangkan, kita bentangkan secara positif dan jika perlu tolak, tolak secara positif. Inilah penting untuk kita membina suasana kerja yang positif. Contohnya, ya, waktu mesyuarat yang bagus untuk dilaksanakan selama 30 minit dan kita membuat persiapan sebaiknya sebelum aktiviti mesyuarat tersebut supaya kita bukan sahaja dapat menjimatkan masa, kita juga dapat membina banyak lagi ruang-ruang yang produktif dalam suasana tempat kita bekerja. Boleh ke boleh? InsyaAllah. Baik, kongsikan 3 pelajaran yang anda dapatkan daripada sesi kita sebentar tadi, ya. Mudah-mudahan secara tidak langsung kita juga dapat bantu orang lain belajar bersama dan kita juga, ya, dapat mengulang kaji apa yang kita telah belajar sebentar tadi. Terima kasih.